أعوذ بالله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرج عباده من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد. والصلاة والسلام على من به الشفاعة العظمى وبه التخلص من حول المحشر، سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Dan barangkali kerana hikmah yang tersebut itu, yaitu menghimpun keduanya akan sekalian aqaid serta pendek keduanya, menjadi oleh syarak akan keduanya tarjumah bagi barang yang di dalam hati daripada iman, dan tiada diterima daripada seorang akan Islam melainkan dengan keduanya. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala. Jadi kata muallif kita rahimahullahu ta'ala, dan barangkali. Jadi muallif kita rahimahullahu ta'ala iaitulah Tuk Faridah, itulah Syekh Ahmad Al-Fatani. Dia tidak jazam, dia guna kalimah barangkali. Maksudnya itu adalah pada pandangannya. Jadi barangkali, dan makna ini sangat akrab, dekat kepada as-sawab, kepada perkara yang sebenar. Jadi barangkali, cuma dia guna perkataan barangkali itu sebagai, dia panggil cermat, berhati-hati. Boleh jadi tidak ada suatu kenyataan baginya, yang soreh, yang beliau pernah melihat di dalam mana-mana kitab. Lalu menggunakan perkataan barangkali itu adalah lebih berhati-hati. Jadi barangkali kerana hikmah yang tersebut, boleh jadilah kerana hikmah yang tersebut dah. Apa dia hikmah yang tersebut? Iaitu menghimpun keduanya, la ilaha illallah dan juga Muhammad Rasulullah, akan sekalian aqaid
sekalian akidah. Baik akidah ketuhanan ataupun akidah risalah dan juga segala mughayyabat, perkara yang gaib ataupun disebut sebagai sam'iyat. Itu angka nombor 2. Mana tu? Nombor 2 tu. Kalau iaitu menghimpunkan ini tafsir bagi katanya hikmah yang tersebut itu. Tu tafsir dia. Iaitu tu tafsir. Tafsir kepada kata yang tersebut itu, hikmah yang tersebut itu. Jadi boleh jadilah makna barangkalilah hikmah. Boleh jadilah kerana hikmah yang tersebut itu. Hikmah yang tersebut itu apa dia? Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu pendek tetapi mengandungi terhimpun di dalamnya sekalian aqaid. Sekalian aqaid makna semua aqaid, akidah. Sama ada akidah uluhiyah, akidah ketuhanan ataupun risalah nubuah, kerasulan kenabian dan apa yang dibawa datang oleh nabi daripada syariat dan mughayyabat, benda-benda yang gaib. Jadi barangkali kerana hikmah yang tersebut itulah serta pendek keduanya menjadikan oleh syarah akan keduanya tarjumuh. Tarjumuh makna salin bahasa bagi barang yang di dalam hati. Oleh kerana ini di atas dasar maknanya barangkali kerana hikmah yang tersebut, yakni pendeknya kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka kita bersyahadah dengan dua kalimah ini. Walaupun dia tu pendek, tetapi dia mengandungi makna sekalian aqaid imam. Aqaid iman. Jadi kerana itulah, barangkali kerana itulah menjadikan oleh syarah akan keduanya tarjemah bagi barang yang ada di dalam hati daripada iman. Jadi orang kafir nak masuk Islam contohnya. Orang bukan Islam, dia nak masuk Islam, dia kena mengakui dengan kebenaran Islam. Yang mana Islam itu iman, Islam, ihsan itu semuanya dia ada di dalam kalimah ini. Jadi kalaulah maknanya seorang yang nak masuk Islam tu dia kalaulah tidak kalimah ini, kalaulah tidak tersimpan segala makna-makna tadi itu di dalam kalimah ini, maksudnya orang yang bukan Islam dia kena mengaku secara tafsili segala ajza, makna juzuk-juzuk iman, juzuk mana kandungan iman itu, Islam itu. Satu persatu. Yang ini akan mengambil masa yang lama, banyak. Contohnya, bersyahadah dengan syariat mana nomor satu sekali uluhiyah lah, aqaid dulu. Ashhadu anna allaha wujudun kidamun wa baqa'un. Sehingga habis 20 sifat. Kena bilang. Ni nak masuk Islam ni. Aku bersaksi bahawa Allah Ta'ala tu wujud, qidam, baqa', mukhalafatu ta'ala lalawadis, qiyamun bi nafsih, wahdaniyah qudrah iradah sampai akhir. Kemudian wa'an yastahila, dan bahawa mustahilah, mustahil di atas Allah Ta'ala itu tiada, baharu, binasa, menyerupai dengan maha tu. Kena sebut habis.
Dan aku nak saya bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan harus mengadakan tiap-tiap mungkin atau menyadakan dia. Kemudian Nabi pula, sifat-sifat Nabi. Tak apa lagi. Kemudian masuk kepada syariat pula. Asyhadu anna salata wajibatun was-sauma wajibatun was-sauma wajibun waz-zakatu wajibatun wal hajju. Oh, banyaklah. Kemudian wa anna zina haramun. Pengakuan setiap satu persatu. Dalam syariat pula. Jawab dia, orang yang nak masuk Islam itu daripada pagi sampai ke petang. Duduk menyatakan tentang kandungan iman dan juga Islam itu. Sebab bila orang bukan Islam, dia nak masuk dalam Islam, dia kena mengakui. Karena setengah daripada makna syahadah itu ialah i'tiraf. Ikrar, mana mengakui kebenaran. Jadi, kalau nak disebutkan, disyahadahkan secara tafsili satu persatu, itu mengambil masa yang lama. Boleh jadi seorang yang nak masuk Islam itu, oleh kerana begitu panjang dan lebarnya, menyebabkan tengah-tengah masa dia bersyahadah saat itu, dia tak jadi dah nak masuk Islam. Misalnya. Tapi sekarang, apabila makna aqaidil iman itu, baik bahagian uluhiyah, risalah, mughayyabat, semuanya sudah terkandung di dalam kata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ucapan yang pendek, tidak sampai 5 minit kita mengucapkannya. Lalu orang yang bukan Islam, dia nak masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka selesai. Jadi mudah. Maka kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, barangkali kerana hikmah itulah. Hikmah yang tersebut itulah. Itulah hikmah pandok atau pendek lafaznya, ungkapannya ringkas, pendek, tetapi mengandungkan segala makna-makna aqaid iman. Dan mengandungkan juga syariat Islam. Dan juga bahagian ihsan. Kerana semua itu ialah perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barangkali kerana hikmah inilah, maka menjadikan oleh syarak. Barangkali kerana hikmah itulah. Menjadikan oleh syarak. Menjadikan oleh syarak. Akan keduanya, mana keduanya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terjemah bagi barang yang ada di dalam yang ada di dalam hati itu. Gabriel, apa yang ada dalam hati? Iman. Mana daripada iman itu bayan. Daripada iman. Iman ini ialah apa yang ada dalam hati kita. Mana iman itu ada dalam hati kita, Islam pun juga ada dalam hati kita. Jadi semua itu makna iman, makna Islam dan juga ihsan itu ada di dalam hati kita. Jadi menzahirkannya dengan ucapan ketika melakukan ikrar itu adalah syarat untuk masuk Islam. Jadi kalaulah tidak kerana dua kalimah ini bermakna perlu disebutkan satu persatu sifat ketuhanan Allah Ta'ala. Yang wajibnya, yang mustahilnya, yang harusnya. Begitu juga Rasul, para Rasulu alaihi wassalatu wassalam. Wajib disebut semua sifat Rasul. Itu sikit. Syariat Islam pun juga wajib disebut dengan
dengan satu persatu yang begitu sangat panjang dan lebarnya. Jadi itu sangat menyusahkan. Tetapi dengan dua kalimah syahadah ini, maksudnya sudah merangkumi segala makna-makna itu. Bila seorang itu dia bertutur dengan kata asyhadu alla ilaha illallah, dia bersaksi, iktiraf, membenarkan, yakin dengan alla ilaha illallah. La ilaha illallah itu mengandungi makna-makna aqaidil iman. Aduh. Begitu juga Muhammadur Rasulullah mengandungi aqaid risalah ataupun nubuah, dan juga syariat, dan juga mughayyabat. Maka ini memudahkan kepada mukallaf untuk memperakui kebenaran iman dan juga Islam. Kalau tidak, dia kena sebut satu persatu yang mengambil masa yang banyak. Maka dengan sebab itulah hikmah. Barangkali kerana hikmah inilah Allah Ta'ala menjadikan dua kalimah ini sebagai pentarjumah. Yang mentarjumahkan, yang sebagai menzahirkan apa yang ada di dalam hati kita ini. Apa dia? Yakni iman. Dan tiada diterima. Kerana hikmah yang tersebut itulah tiada diterima daripada seorang akan Islam pada zahirnya, melainkan dengan keduanya. Jadi tujuan bersyahadah, ikrar dengan lisan, dengan lidah, ialah untuk menzahirkan seorang itu telah masuk dalam agama Islam. Untuk menzahirkan dia itu telah beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Supaya boleh diperlakukan di atasnya dengan muamalatul Islam fid dunia, di dalam dunia. Supaya sah Islamnya di dalam dunia. Dia ada di akhirat pula. Islam di akhirat itu makna iman yang sebenar lah. Itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu bertutur bersyahadah dengan dua kalimah ini. Karena semua makna iman itu ada di dalam ini. Dan mengapa perlu bertutur? Kerana seorang yang nak masuk Islam, dia kena mengaku kebenaran agama Islam itu sendiri. Aduh. Dan supaya diketahui oleh manusia bahawa dia adalah seorang Muslim, seorang yang beriman. Supaya apa? Supaya boleh dimuamalakkan akan dia sebagai orang Islam. Maksudnya, seandainya dia meninggal dunia, dia ditanam di perkuburan Islam, dimandikan akan dia, dikafan akan dia, disembahyankan akan dia, dan dikebumikan dia di perkuburan Islam. Dan muamalah secara Islam itu dalam bab jual, dalam apa-apa saja urusan dari segi hubungan kita sama-sama orang Islam, ada beza. Bagaimana kita berhubungan sama-sama orang Islam dan dengan orang kafir. Yang kafir itu dia ada 2-3 jenis kafir. Yang Islam itu bagaimana sepatutnya orang panggil hubungan kita. Jadi mustahak, penting bahawa diketahuikan seseorang itu iaitu status agamanya dia Islam atau tidak. Supaya kita boleh muamalahkan akan dia itu dengan muamalah Islam. Jadi kalau tidak dituturkan dua kalimah syahadah ini, maka tidak ada tanda seorang itu masuk Islam dalam arti kata menerima segala kebenaran yang ada di dalam Islam. Jadi sebab itulah, barangkali kerana itulah hikmah yang tersebut itulah mana mu'alif kita rahimahullah ta'ala mana menjadikan oleh syarak bahawasanya orang panggil dua kalimah syahadah ini
sebagai yang menterjemahkan apa yang ada dalam hati kita, itulah iman. Qala muallifu rahimahullah ta'ala, dan ketahui olehmu bahawa setarjumah la ilaha illallah, tarjumah la ilaha illallah pada bahasa Melayu, makna salin bahasa itu, tarjumah dia, tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kita dah pelajari dulu makna la ilaha illallah. Ilaha tu, betul kata ilaha tu itu al-mustaghni an kulli ma siwah wal muftakiru ilaihi kullu ma adah. Tafsir kepada ilaha. Jadi tarjemah kepada bahasa Melayu, la ilaha illallah itu ilah, tiada Tuhan melainkan Allah. Mana tidak ada Tuhan yang benar-benar bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan melainkan Allah. Allah Ta'ala juga. Artinya, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu ada. Dia kalau takdir dia la ilaha mawjudun illallah. La ilaha mawjudun. Khabar kepada Allah. Itu takdir dia. Tidak adalah Tuhan itu ilah yang ada malaikat Allah. Itu kalau kita ambil dari segi takdir dia. Jadi tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar malaikat Allah. Maka apa yang kita belajar daripada awalnya, daripada sifat-sifat ketuhanan itu yang ada dalam hati kita, itulah i'tiqad yang sahih, aqidatun yang shadiqatun, yang benar. Itu yang kita nak isbatkan. Jadi dia terkandung di dalam kata la ilaha illallah. Pernyataan yang paling mantap ialah dengan menggunakan kaedah nafi kemudian isbat. Jadi, sekarang masuk bila kita kata la ilaha illallah, kandungannya apa? Kandungannya, ni bila kita duk sebut kalimah la ilaha illallah, kandungan-kandungan inilah yang perlu hadir dalam hati kita. Ya, oleh kerana kita mengucapkan la ilaha illallah tu dengan qadar yang agak segera cepat, maka apa yang dah hadir dalam hati kita itu boleh jadi bersilih gantilah dengan apa sifat-sifat ketuhanannya, dan termasuk dalam ni juga segala sifat-sifat nama. Karena itu juga berkaitan dengan uluhiyah, makna semua tu berkaitan dengan ketuhanan Allah Ta'ala masuk dalam ini. Jadi sebelum daripada kita dah belajar sifat-sifat Allah Ta'ala, sifat uluhiyah, untuk membetulkan akidah kita. Jadi bila kita kata la ilaha illallah, biar yang terkandung dalam hati kita itu, yang kita kata la ilaha illallah itulah yang sebenarnya. Pada agama. Untuk memurnikan akidah kita dan memantapkan lagi akidah kita. Ni maksudnya kita mengetahui, kita belajar tentang akidah yang shadiqah. Dan semua tu masuk di dalam kata la ilaha illallah. Suatu perkara yang sangat penting untuk memurnikan akidah kita, dan mentahqiqkan akidah kita tu yang betul. Ada kita akidah kita yang benar, maka kita kena tahu juga musuh-musuh kepada akidah yang benar ini. Musuh-musuh kepada akidah yang benar ini ialah aqidatun batilatun, akidah yang tak betul lah, akidah yang salah. Akidah yang kita pegang ini, ketuhanan, kerisalah, itu aqidatun shadiqatun, akidah yang sebenar, yang perlu kita anuti, yang perlu kita pegang, kita sebut dan kita pertahankan. Yang perlu kita pertahankan, kita bentengi dia daripada jadi rosak. Jadi untuk
nak jaga aqaid iman kita yang benar ini, yang terkandung di dalam kata la ilaha illallah. Jadi kita belajar secara tafsili, secara terperinci, biar kita tu benar-benar faham. Lalu apabila kita katakan la ilaha illallah, yang masuk, yang ada dalam hati kita itu, maksudnya ilmu tentang akidah tauhid itu, ialah mana akidah yang sebenar, barulah dia mutabaqah dengan ucapan kita la ilaha illallah. Apa yang kita bimbangi, apa yang ada di dalam hati kita umat Islam itu tidak selaras dengan ungkapan la ilaha illallah. Jadi sebab itulah kena belajar. Kita tak boleh dengar-dengar daripada jauh begitu-begitu saja, tak boleh. Supaya kita nak pastikan. Sekarang mu'alif kita kata apa tadi? Jadi la ilaha illallah itu ialah yang menterjemah apa yang ada dalam hati kita daripada aqaid iman ini. Tapi macam mana? Macam mana seandainya seorang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi makna-makna akidah itu tak betul, tidak tepat. Kerana dia tidak belajar umpamanya. Jadi di situ lagi. Jadi rosok. Kita kata la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? Sebanyak mana yang kita belajar sebelum daripada ini. Semua benda itu ada dalam kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba dalam hati umat Islam itu tak kena, tak betul fahamnya tentang uluhiyatillah, ketuhanan Allah Ta'ala, risalatul Rasul, dan juga mughayabat, sam'iyat, itu tidak tepat. Jadi macam mana la ilaha illallah itu nak terjemahkan daripada hati kita. Ya, sebab itulah untuk kita nak mantapkan, nak tahakukkan bahawa apa yang kita i'tiqadkan dalam hati kita ini benar-benar mutabaqah dengan kata la ilaha illallah. Supaya setiap kali kita mengucapkan la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah itu mutabaqah dengan apa yang ada dalam hati manusia, itulah daripada akidah. Jadi untuk kita mantapkan dia, kejapkan dia lagi, kaedah dia aja ialah untuk nak tahakuk dalam satu-satu perkara, kita juga kena tahu gulawan dia. Jadi sekarang akidah Islam ini dipanggil sebagai akidatul tauhid. Akidah tauhid, akidah yang mengesahkan Allah Ta'ala. Dia dalam dunia ni walau banyak mana sekalipun agama, namun dia akan kembali kepada 3 akidah sahaja. Akidah yang wujud di muka dunia ini ada 3 sahaja. Yang pertama akidah tasyrik. Akidah Tuhan banyak, ramai. 2, 3, makna lebih daripada 1. Yang kedua akidah ta'til, tak ada Tuhan. Maka di tengah-tengah itu aqidatul adli, akidah yang adil. Adil itu ialah pertengahan di antara 2 hujun yang melampau. Akidah yang adil itu apa dia? Aqidatut tauhid. Akidah mentauhidkan Allah Ta'ala. Di antara akidah yang tak betul, yang salah, akidah tasyrik. Tuhan ramai, akal kita tak boleh terima. Tuhan ni tidak ada, akal kita tak boleh nak terima. Yang akal boleh terima, Tuhan ni ada dan dia hanya satu saja. Itulah akidah yang sebenar. Jadi untuk memurnikan, nak tangkih, nak bersihkan akidah ini daripada musuh-musuhnya, maka kita kena tahu. Kena ambil tahu juga dan belajar untuk tahu itu ialah kena belajarlah.
Wa innamal ilmu bita'allum, hanya saja ilmu itu dengan belajar. Kita juga kena tahu akidah yang batilah. Itu dia. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengenali akidah batilah, karena kita tak belajar akidah yang batilah ni, maka secara tak disedari, secara kita tidak sedari, dalam akidah tauhid kita itu akan adalah unsur-unsur syirik ke ataupun taktil, dia akan ada. Sebab itu kita kena tahu farak perbezaan, sempadan di antara tauhid dengan tasyrik, dengan taktil. Jadi sebab itulah dalam kitab akidah dan kitab kita pun ulama-ulama dan mualif kitab kita ini begitu membentangkan kepada kita fahaman Mu'tazilah dan dalam bab ikhtiar, perbuatan yang ikhtiari, begitu diubah namanya. Jadi supaya kita tahu benar juga kita nak jaga akidah yang shadiqah, akidah tauhid ini, kita kena tahu akidah yang batilah, yang tak betul. Jadi dalam kitab ini misalnya Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, dan zaman kita sekarang ni pula kita kena tahu, kena ambil tahu akidah-akidah yang sesat. Kalau kita tidak tahu akidah yang sesat yang tak betul ini, sukar untuk kita menjaga kemurnian akidah tu tauhid kita. Karena boleh jadi dalam kita bertauhidkan akan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada unsur-unsur tasyrik, ada unsur taktil. Tu. Maka seumpama Mu'tazilah sebagaimana yang telah kita pelajari sebelum daripada ini, faham Mu'tazilah itu masih ada pada zaman kita sekarang. Sama ada dengan menamukan dia Mu'tazilah, mengaku ada di sana, di Jordan ada pelajar yang mengatakan, ataupun kalaupun tidak ada orang mengaku mereka itu Mu'tazilah, tetapi kalau mereka itu bersikap dan beriktikad seperti Mu'tazilah, mereka adalah Mu'tazilah. Sebab itu kita kena kenali Mu'tazilah itu siapa dia, Syiah macam mana. Kita kena ambil tahu juga, kena belajar. Maksudnya kena ambil tahu tentang Syiah. Dari segi orang panggil akidahnya, dari segi syariahnya. Kerana bila kita tidak kenal akidah yang salah, yang tak betul, yang batilah ini, saat inilah dia masuk. Dan zaman kita sekarang banyaklah seperti Syiah, mereka sangat cergas. Untuk orang panggil berusaha untuk menyebarkan faham mereka. Tapi kalau Syiah itu dia tidak jaja di kampung-kampung. Ia menemui anak-anak kita yang berada di universiti misalnya. Sebab tu kadang-kadang walaupun mereka itu tak mengaku mereka Syiah, tetapi boleh jadi mereka terambil beberapa perkara dalam akidah ataupun dalam syariat. Sebab tu kenali akidah yang batilah, ajaran yang batil, mana yang sesat. Supaya kita tahu, mudah untuk kita bila berlaku satu perkara. Sebab benda ni dia ulangan-ulangan. Ulangan kepada Mu'tazilah zaman dahulu. Datang dengan pakaian yang baru, dengan jenama yang baru. Hakikat tu hanya ialah Mu'tazilah. Jadi bila kita kata la ilaha illallah, biar yang masuk di dalamnya itu la ilaha illallah itu dia mengandungi makna-makna akidah yang betul. Tapi dalam hati kita tu betul ke tidak? Kalau tidak, dia tidak menjadi tarjumah. Itu maksudnya. La ilaha illallah, kita ucap la ilaha illallah itu mentarjumahkan apa yang dalam hati kita daripada iman.
Tapi kalaulah kita kata la ilaha illallah, tetapi faham akidah kita itu adalah salah. Bermakna itu bukan la ilaha illallah. Dia tak diterjemahkan oleh la ilaha illallah. Maka kita persiapkan diri kita, yakni ilmu yang benar, yang sahih tentang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barulah ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu menterjemahkan apa yang dalam hati kita. Kalau akidah kita tu ada benda-benda yang tak betul, makna batilah. Jadi la ilaha illallah itu macam mana dia nak terjemah dalam hati kalau apa yang ada dalam hati kita tentang akal itu makna tidak betul. Sebab itulah kita kena peka. Maksudnya zaman dahulu ulama-ulama dia rakamkan dia sebut di dalam kitab, dia letak dalam kitab. Sehingga kita boleh pelajari sampai sekarang faham Mu'tazilah. Biar jelas Mu'tazilah dengan Islam, dengan Ahlul Haqq. Barulah orang panggil akidah kita tu betul-betul orang panggil betul dengan la ilaha illallah. Kena ambil tahu. Yang dahulu dia berulang dengan jenama-jenama yang baru. Di zaman kita ni ada dalam Islam ni Islam liberal umpamanya. Suatu usaha untuk menjadikan Islam itu nampak sangat terbuka. Dengan begitu segala kemasan-kemasan, yakni skru-skru yang begitu kemas dah telah diusahakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat daripada agama ni sempurna comel syariat, tiba-tiba liberal ni dia maksudnya perlonggarkan. Untuk menzahirkan Islam itu suatu agama yang sangat relevan dengan kehidupan zaman moden sekarang. Padahal dia tidak begitu, tak semestinya diliberalkan. Karena Islam ini mengandungi maknanya peraturan-peraturan yang paling tepat untuk manusia, kehidupan manusia dunia juga akhirat. Jadi maknanya akidah yang batilah tu kita kena percaya juga, kena ambil tahu. Dan akidah yang tak betul ni dia ada semua. Sentiasa ada. Jadi dengan dakwaan yang tak betul lah. Jadi proses memurnikan, memantapkan akidah ialah kena tahu juga akidah yang betul, akidah tu shadiqah. Kita kena ambil tahu juga tentang akidah yang batilah. Cari, belajar juga. Zaman kita sekarang ni apa dia? Ikuti perkembangan manusia dalam bab akidah. Dan berdasar kepada akidah yang benar ini kita dapat membuat pengukuran. Membuat penilaian bahawasanya apa yang dikatakan di tengah-tengah masyarakat, khususnya sekarang dalam media sosial, betul ke tak betul. Jadi kalau kita tidak ada ilmu tentang akidah-akidah yang sesat, yang salah, jadi sukar untuk kita mengesan. Jadi itulah proses atau cara pemurnian akidah supaya tidak ada jangkitan-jangkitan virus mana taktil ataupun syirik. Biar orang Islam dia tahu benar. Maknanya dengan apa saja tuntutan Islam terhadap diri dia. Jadi kerananya dia bermula daripada akidah yang benar. Tidakkan kita aqidatun shadiqatun, dan itu terkandung di dalam kata la ilaha illallah. Jadi, apabila kita sebutkan la ilaha illallah, tarjumah dia, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya itu, melainkan itu ada, maksudnya tak ada lah, melainkan Allah. Artinya, bahawa Tuhan yang sebenar itu, bahawa Tuhan yang sebenar itu satu jua. Tuhan yang sebenar itu satu saja. So saja. Tidak ada dua tiga. Dengan sebab itu apapun dakwaan
Selain daripada Allah Ta'ala tu kita tak boleh terima. Nah, jadi, yang sebenarnya itu satu jua, satu dari segi zatnya, sifatnya, af'alnya, sebagaimana yang kita belajar dulu. Satu jua iaitu yang bernama dengan jatuh ni. Yang bernama dengan Allah. Ada? Ada. Oh, Hana tak ada ni. Naskah Hana ni jatuh. Yang bernama dengan Allah. Nah, sekat tu ni. Yang bernama dengan Allah. Dengan tiada lainnya sekali-kali. Yang bernama dengan Allah dengan tiada lainnya sekali-kali. Maka kalimah la tu menunjukkan atas nafi. Nafi ini maksudnya menidakkan. Menunjukkan di atas nafi artinya meniadakan ataupun menidakkan. Dan ilaha itu, ilaha lah tepat perbahasannya. La ilaha, ilaha itu manfiyun. Itu baca dia manfiyun. Ilaha itu ilah manfiyun. Manfiyun makna yang dinafikan. Itu yang dinafikan. Artinya yang dihukumkan dengan tiada adanya. Maksud tidak adanya. Itu dia panggil manfi. La itu dia panggil nafin. Mana yang menafikan. Ilaha itu manfiyun. Benda yang dinafikan. Jadi ilaha itu ilah manfiyun. Artinya yang dihukumkan dengan tiada. Maksud yang dinafikan. Yang dihukumkan dengan tiada adanya. De illa. Dia bahas satu kalimah demi. Illa tu pula. Menunjuk atas istisna. Istisna ni maknanya ialah pengecualian. Jadi maknanya melainkan. Itu menunjukkan atas istisna. Artinya kecuali. Itu tafsir dari sudut bahasa lah. Melainkan itu makna yang lain itu ialah kecuali. Jadi illa itu makna melainkan ataupun dengan makna kecuali. Iaitu mengeluarkan barang yang kemudian daripada barang yang dahulu. Ini dia panggil istisna. Mengeluarkan barang yang kemudian yang selepas daripada illa tu. Daripada barang yang dahulu. Kita tulislah sikit. La ilaha illallah. Jadi la ni dia panggil nafi. Ilaha ni dia panggil manfiyun. Illa ni dia panggil istisna.
Allah ni dia panggil mustasna. Mustasna benda yang diistisnakan. Jadi illa ini, istisna ini mengeluarkan barang yang kemudian dikeluarkan barang yang kemudian daripada barang yang dahulu. Kemudian ni maksudnya kemudian daripada illa. Barang yang kemudian daripada illa. Mengeluarkan barang yang kemudian daripada illa. Mengeluarkan barang yang kemudian daripada illa tu daripada kena daripada pula barang yang sebelum maksudnya sebelum daripada illa. Mana barang yang kemudian daripada illa? Allah. Barang yang sebelum daripada illa, ilaha. Tu. Jadi nak mengeluarkan Allah Ta'ala daripada manfi yang dinafikan. Maksudnya Allah Ta'ala tu tidak dinafikan. Tu. Allah Ta'ala tu tidak dinafikan sebagai ilah. Itu dia panggil istisna. Jadi kalimah illa itu menunjuk atas istisna. Artinya kecuali, mengecualikan. Yaitu mengeluarkan barang yang kemudian daripada barang yang dahulu. Kemudian tu kemudian daripada illa kepada barang yang dahulu daripada illa. Dan kalimah Allah itu mustasna dia panggil. Perkara yang diistisnakan. Diistisnakan makna yang dikeluarkan. Artinya yang dikecualikan. Iaitulah yang dikeluarkan daripada nafi. Maknanya tidak dinafikan. Allah itu tidak dinafikan. Yang dinafikan jumlah ilaha yang disembah. Tu. Tidak ada yang disembah. Menafikan. Tak ada yang disembah. Illallah. Malaikat hanya Allah sahajalah. Yang boleh disembah. Iaitu yang dikeluarkan daripada nafi. Yang dikeluarkan daripada nafi. Ilah yang dahulu itu. Yang dikeluarkan daripada nafi. Yang dahulu. Artinya yang diisbatkan kemudian pada nafi. Itu dia panggil kalimah nafi isbat. Mana sebelum daripada nafikan. Itu dia panggil kalimah la ilaha illallah tu kalimah nafi. Ungkapan nafi dan isbat. Menafikan. Yani la. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Illallah. Kan hanya Allah Ta'ala saja. Ada. Jadi barang dia dan dahulu dan kalimah Allah itu disebut juga sebagai lafzul jalalah. Kalimah Allah itu mustasna artinya yang dikecualikan, iaitulah yang dikeluarkan daripada nafi yang dahulunya.
artinya menisbatkan kemudian daripada nafi. Diisbatkan ketuhanan itu hanya Allah Ta'ala sahaja. Selepas daripada menafikan semua Tuhan-Tuhan yang mana Tuhan-Tuhan yang tidak sebenar disembah. Jadi dan apabila ketahui engkau akan demikian itu, bila kita tahu dah balas tu, bila kita tahu demikian itu, bahawasanya la ilaha illallah itu menafikan jumlah Tuhan. Kemudian istisnanya pula Tuhan yang sebenar, itulah Allah Ta'ala sahajalah. Itu mengandungi makna ifadatul makna al-hasri. Dia pernyataan sesuatu makna itu yang paling mantapnya, maksudnya ialah kita nak hasurkan suatu makna. Jadi contohnya kita ambil iyyaka na'budu. Akan dikau sahajalah yang kami sembah. Ini dia panggil apa nama, al-hasru. Simpan. Hanya akan dikau sajalah yang kami sembah. Laras bahasa yang asal ialah na'budu iyyaka. Na'budu iyyaka. Allah Ta'ala tukar kedudukan ini. Supaya apa dia? Untuk ifadah ni memberi faham. Makna al-hasri. Makna simpan. Makna-makna simpan. Yani akan dikau sahajalah. Tu cara passing. Yang dahulu dikemudiankan, yang kemudian didahulukan. Boleh juga buat dengan cara innama. Seperti innama, hanya senya. Hanya senya, yang takut akan Allah Ta'ala itu ialah ulama. Itu makna simpan. Jadi pernyataan ini nak bagi tahu bahasanya Allah Ta'ala itu Tuhan. Kalau itu semata-mata, dia mari dengan lafaz Allahu ilahun. Allah Ta'ala itu ilah Tuhan. Pernyataan yang begini adalah sangat-sangat longgar, dia panggil. Tidak mantap. Allah ialah Tuhan. Mafhumnya apa dia? Mafhumnya boleh saja yang lain daripada Allah Ta'ala pun Tuhan juga. Sedangkan maksud kitanya ialah nak mentauhidkan Allah Ta'ala. Menyabitkan Allah, makna Tuhan yang sebenar itu hanya Allah Ta'ala sahaja. Jadi kalau Allahu ilahun, Allah ilah Tuhan, boleh saja yang lain pada Allah Tuhan juga. Jadi pernyataan begini tidak mantap, tidak kemas. Maka didatangkan dengan cara la ilaha. La ilaha maknanya tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Maka itulah makna tauhid. Hasar itu ialah untuk memberi penunjuk kepada makna tauhid itu sendiri. Tauhid itu mengesahkan saja. Satu saja Tuhan. Yang disembah oleh manusia itu ramai. Maknanya Tuhan-Tuhan yang dinobatkan oleh manusia. Ramai banyak. Tapi sesembahan mereka itu adalah tidak betul, makna batil.
Yang betulnya ialah sembah Allah Ta'ala saja. Sebab dia lah Tuhan yang sebenarnya. Macam mana kita kata dia Tuhan yang sebenar? Sebab yang lain daripada Allah Ta'ala itu tidak ada sifat-sifat ketuhanan. Yang ada sifat ketuhanan hanya Allah Ta'ala saja. Maka kita menafikan ketuhanan kepada yang selain daripada Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Tuhan itu hanya Allah Ta'ala sahaja. Itu makna la ilaha illallah. Maka dengan sebab itulah dipanggilkan dia itu sebagai kalimah nafi dan isbat. Mula-mula menafikan Tuhan, tidak ada Tuhan. Maksud tidak ada Tuhan itu ialah Tuhan yang bersifat dengan sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat ketuhanan. Ada Tuhan yang dinobatkan oleh manusia itu banyak, ramai. Dia buat berhala, dia buat tokun. Kemudian dia semua tokun itu. Tokun itu ataupun berhala itu ialah tidak memiliki ciri-ciri ketuhanan, yakni uluhiyah. Satu pun tidak ada. Bermakna dia bukan Tuhan yang sebenar. Lalu Tuhan yang sebenarnya siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah mana kalimah ini apabila ketahui engkau akan demikian itu, maka ketahui alim bahawasanya nafi itu terhadap ia atas yang disembah dengan sebenar pada wakil, maka tetap kala itu makna kata kita tiada Tuhan melainkan Allah itu ternafilah yang disembah dengan sebenar pada hakikat melainkan Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Jadi walau macam mana pun kita akan berhenti pada kata dan apabila ketahui engkau akan demikian itu. Jadi itu kita nak perlu ma'alif kita ni nak perlu nak pelai biar faham betul. Panggil makna la ilaha illallah ini adalah kesimpulan dia panggil. Dia masuk kepada bahagian kesimpulan dah. Ada soalan ini. Betulkah jika kita tidak tahu 50 akidah tentang la ilaha illallah, kita tidak sah sebagai orang Islam dan boleh bawa jatuh kufur? Jadi sekurang-kurangnya yang masuk dalam makna ma'rifatullah. Jadi hak ni hak 50 ni, 50 tu kita kena nampak dulu. 50 ni adalah 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. 41. Dan hak Nabi tu 9, 441. Hak uluhiyah ini, hak wajib dia panggil yang wajib kita ketahui secara tafsili. Yang wajib kita tahu secara tafsili, secara satu persatu. Maka ada 2 kaul. Jadi bukan 50. 50 ini ialah berlaku di atas 1 kaul. Yang 50 ini berlaku di atas 1 kaul. Kemarin ataupun kemarin dia ada 50, ada 58 dan ada 36. Berdasarkan kepada pandangan ulama, sama ada 50, 58 ataupun 36. Jadi yang 36 ini pandangan qaul yang rajih, mereka tidak membilan sifat maknawiyah.
Jadi rupa soalan ini bukan 50 lah. Maksudnya 36 ke ataupun 58 dan 50. Nah. Jadi wajib kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Allah Taala, mengenal sifat uluhiyah Allah Taala. Ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa dia sifat ketuhanan Allah Taala itu? Iaitu inilah yang kita belajar ni, sifat 20 ni kita kata ataupun 13. Jadi ini hak 13 ini ataupun 20 ini ialah yang sabit di dalam Al-Quran. Sebab apa? Sebab apa 20? Mengapa 20? Mengapa tidak 30? Mengapa tidak 50? Hak sifat hak wajib bagi Allah Ta'ala saja. 20 ini ataupun 13, nah, hak 13 ni hak rajihnya. Hak sifat maknawiyah tu dalilnya ada menumpan kepada hak 13. Hak sifat ma'ani yang 7. Jadi yang 13 ini ada dalilnya di dalam Quran. Jadi maksudnya wajib kita mengetahui. Wajib kita mengetahui ini, nah, dan maksudnya jangan kita nafikan itu. Jadi kalau semata-mata, nah, kita tu makna tidak tahu itu untuk orang awam itu orang panggil ada kelonggaran. Tapi kalau tak tahu, kemungkinan untuk menafikan itu. Menafikan itu yang membawa kepada tidak sah iman. Jadi maknanya, kenapa 13 ini? Karena dalilnya ada dalam Al-Quran. Maksudnya, apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran tentang ketuhanan Allah Ta'ala. Misalnya Inna Allah wa huwa sami'ul basir. Sami' basir maksudnya yang sami' itu yang mendengar bermakna dia ada sama. Basir maksud dia ada basar. Al-Quran. Jadi maksudnya tak dapat tidak angka ini yang kita kena kenali Allah Ta'ala kerana inilah yang diisbatkan oleh Al-Quran. Jadi maksudnya mana mengetahui dengan jazam, dengan putus. Kemudian hak dalil itu bahagian itu cerita lain pula. Jadi sekurang-kurangnya kita kena tahu ini. Kalau tidak boleh membawa kepada kita jadi sah iman kita. Bukan Islam maksudnya iman kita. Jadi bila iman kita tidak sah, perbuatan Islam kita. Islam itu ialah perbuatan-perbuatan yang zahir. Jadi betul lah maknanya. Kena tahu ini kerana inilah yang Allah Ta'ala perkenalkan kepada kita sifat-sifat dia. Sekurang-kurang ta'rif Allah. Allah Ta'ala menta'arufkan diri dia kepada kita. Maka jalan maksudnya ini ialah sifat yang diperkenalkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kemudian kita nazar pandai tilik kepada kejadian alam itu membawa kepada kita tahu memang ya sungguh. Maknanya bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifat ini. Jadi kecuaian umat mana mukallaf, mana hamba daripada mengenali Allah Ta'ala ini dengan sekurang-kurang sifatnya yang Allah Ta'ala perkenalkan. Itu menjadikan hubungan dia dengan Allah Ta'ala itu tidak jadi lagi. Maknanya tidak sah lah iman dia. Jadi betul lah. Tapi bukan 50. Itu ada khilaf ulama. Ada yang 36, ada 58 mengikut khilaf ulama dipanggil. Jadi kalau kita ambil yang 36. Yang 36 itu maksudnya kita berlaku di atas qaul. Maksud kita ni orang kita berlaku di atas qaul yang mengatakan yang tidak menisbatkan pada membilangkan sifat maknawiyah. Maka sahlah setakat 36. Jadi kerana kenapa terhenti di atas mengetahuikan angka maknanya sifat-sifat Tuhan sebanyak ini? Kerana ini semuanya ada disebut di dalam Quran. Jadi maknanya tidak orang panggil tak patut tak sewajarnya, maksudnya makna kita yang beriman ni makna tidak tahu. Ya sekurang-kurangnya ini sifat-sifat yang diperkenalkan oleh Allah Ta'ala. Jadi betul lah apa yang ditanya tadi. Maknanya kalau kita tidak tahu sekurang-kurangnya ini, boleh membawa kepada tidak sah makna iman kita. Ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwab. Allahumma inna nas'alukal ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukras sabin wa tabatas. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.